Syarat-syarat pendermaan darah. Penderma haruslah secara sukarela. Syarat ini diwujudkan untuk memastikan hanya penderma berkelayakan sahaja yang dibenarkan menderma darah. Jadi proses pendermaan darah berlaku dengan lebih selamat. Penderma haruslah akur dengan syarat-syarat pendermaan darah yang telah dikeluarkan oleh Pusat Darah Negara. Ini merupakan syarat-syarat pendermaan darah. Gambar ini menunjukkan statistik harian pada 7 Mei 2023. Secara puratanya, Pusat Darah Negara memerlukan sebanyak 15,000 hingga 17,000 beg darah dalam tempoh sebulan. Terdapat dua golongan bagi pendermaan darah, iaitu penangguhan sementara dan penangguhan kekal. Bagi penangguhan sementara, individu yang mengalami masalah ringan dan berpotensi untuk pulih, misalnya penderma mengalami tekanan darah rendah. Bagi penangguhan kekal, individu mengalami masalah kesihatan yang berpanjangan atau kritikal. Sebagai contoh, penderma mempunyai masalah kesihatan seperti sakit jantung dan kanser. Sebanyak 90% tidak layak menderma darah dalam tempoh singkat. Dan daripada 90%, sebanyak 10% adalah individu tidak dapat menderma darah disebabkan penangguhan kekal. Pada pandangan saya, sebagai seorang rakyat Malaysia yang bertanggungjawab, hendaklah peka dan mengambil tahu tentang syarat-syarat pendermaan darah sebelum menderma darah, supaya tidak memudaratkan nyawa sesiapa. Penderma juga boleh merujuk tentang diri mereka di tempat pendermaan darah berdekatan bagi mengetahui kelayakan untuk menderma darah. Jadi, proses pendermaan darah itu dapat mendatangkan pelbagai kebaikan kepada pesakit maupun penderma itu sendiri. Seperti yang kita tahu bahawa aspek etika dan peradaban menjadi tunjang sosial individu itu. Memang tidak dinafikan bahawa sentimen ini menilai kepribadian yang berwibawa. Etika individu amat penting sebagai panduan hidup manusia demi mencapai sebuah matlamat. Dengan adanya budaya menderma darah dapat menunjukkan bahawa terdapatnya etika di dalam diri seseorang itu kerana berani berbakti dalam membantu orang yang memerlukan tidak kira kaum, bangsa dan agama. Terdapat juga segelintir masyarakat yang tidak mahu menderma darah di atas faktor-faktor yang tidak munasabah. Misalnya gerun, takut dan sebagainya. Jadi perkara seperti ini tidak perlu berlaku kerana ia dapat mempengaruhi generasi yang akan datang.